Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insya-Allah sekarang kita masuk kepada kitab Nifatul Mu'in, daripada mana kita berhenti yakni pada minggu yang lepas. Minggu yang lepas kita membicarakan tentang, akhir sekali yang kita membicarakan adalah tidak dibolehkan kita memberikan duit zakat kepada ghani. Ghani adalah orang yang kaya, seperti mana kalau dalam bahasa kita panggil orang yang kaya, tapi ada takrifnya, definisinya. Orang yang kaya yang dimaksudkan adalah seseorang yang ada nafkah secukupnya sampai kepada umur ghalib, seperti mana kita mengatakan. Ini dalam istilah Ibn Fiqh kita panggil ghani, satu orang kaya. Ini maksudnya sampai umur 63 tahun dia ada nafkah yang secukupnya bagi dirinya. Baik, maka tidak dibolehkan kita memberikan duit zakat kepadanya. Dan begitu juga tidak dibolehkan kita memberikan duit zakat kepada seseorang yang dibiayai. Penulis menggunakan perkataan mukaffi. Kalau dalam bahasa kita panggil dibiayai. Seperti apa? Misalan ada orang dia tak kerja, tapi pakciknya jaga dia. Jadi tiap-tiap bulan pakciknya memberikan dia wang. Begitu juga dengan kanak-kanak. Bukan kanak-kanak, afwan, budak yang umur 16 tahun, 17 tahun sedang belajar, dah balik. Bagaimana dia mendapat nafkah? Dia tidak bekerja. Tamam? Akan tetapi yang memberikan nafkah adalah ibu dan bapanya. Ini kita panggil membiayai. Begitu juga misalan anak membiayai ibu bapanya yang sudah tua. Kita ada orang yang umur 70 tahun tidak bekerja. Adakah dibolehkan kita memberikan kepadanya duit zakat? Maka kena lihat keadaannya. Kalau sekiranya anaknya memberikan nafkah kepada bapanya, ini nafkah yang wajib, tidak dibolehkan kita memberikan zakat kepada bapanya. Kenapa? Walaupun dia tidak bekerja. Walaupun dia tidak ada wang, tapi tidak dibolehkan kita memberikan nafkah kalau sekiranya dia dibiayai. Ini dipanggil mukaffi. Dia dibiayai sama ada daripada furu' anak-anaknya ataupun daripada saudara yang lain. Jadi ini yang kita membicarakan akhir sekali pada minggu yang lepas. Ada siapa yang ada soalan sebelum kita teruskan? Ada siapa yang ada soalan ataupun ada benda yang tidak faham pada minggu lepas, ataupun kita nak baca sekali lagi minggu lepas punya ni, ataupun semua dah faham? Kalau kita dah faham, insya-Allah kita teruskan. Boleh insya-Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, daripada atas ataupun yang mana kita akhir? Daripada atas pun boleh. Okay. Adapun orang yang belum tercukupi dengan nafkah wajib baginya, baik dari suami atau kerabat, maka diperbolehkan menerima zakat dari pemberi nafkahnya sendiri atau orang lain, sehingga atas nama orang fakir. Sedang orang yang telah dicukupi nafkahnya diperbolehkan menerima zakat selain atas nama fakir miskin, jika memang ada atas nama lain, hingga zakat dari orang yang menanggung nafkahnya sendiri. Nah, sekarang penulis dia mengatakan kalau sekiranya seseorang yang dibiayai, kita mengatakan kalau orang yang dibiayai kita tidak boleh memberikan zakat, betul? Kalau dia dibiayai, yakni dia misalan tiap-tiap bulan dia dijagai, ini maksudnya. Tidak boleh kita memberikan kepadanya duit zakat atas nama fakir dan miskin. Sebab dia bukan fakir, dia ada wang. Dia bukan miskin, dia dibiayai. Baik, tidak dibolehkan kita memberikan kepadanya duit zakat. Akan tetapi kalau sekiranya beliau ini misalan dia keluar fi sabilillah. Adakah dibolehkan kita memberikan kepadanya duit zakat? Jawapannya adalah dibolehkan. Jadi kita tidak memberikan kepadanya duit zakat atas nama fakir dan miskin, sebab dia bukan fakir, dia bukan miskin. Tapi kalau sekiranya dia keluar yang fi sabilillah, ataupun dia bekerja sebagai amil, dia boleh terima zakat. Boleh insya-Allah. Begitu juga kalau sekiranya dia hutang.
gharimin. Kita memberikan kepadanya duit zakat bukan atas nama fakir dan miskin, tapi atas nama gharimin, atas nama orang yang hutang. Boleh faham insya-Allah? Jadi di sini penulis mengatakan walaupun kita tidak boleh memberikan kepadanya duit zakat disebabkan dia dibiayai, akan tetapi kalau sekiranya kita memberikan duit zakat daripada asnaf yang lain, yakni misalan dia keluar fi sabilillah, ataupun dia ibn sabil, ataupun dia gharimin, ataupun dia amil, maka kita boleh memberikan kepadanya duit zakat atas nama tersebut dan bukan atas nama fakir dan miskin. Boleh insya-Allah? Boleh, Ustaz. Tamam. Sunat sang isteri memberikan zakatnya pada suami sampai fakir miskin, sekalipun suami itu memberikan zakat tersebut sebagai nafkahnya. Dalam hal ini guru kita berkata, yang zahir apabila si kaya enggan memberi nafkah kepada kerabat fakirnya serta si fakir tidak mampu mengadukan hal itu kepada hakim, maka si fakir boleh diberi zakat. Hanya sekarang ini posisinya jelas fakir atau miskin. Nah, sekarang ini kita balik kepada perkara tadi ya. Belum habis lagi. Jadi saya baca dalam bahasa Arabnya, penulis mengatakan wa yajuzu lil mukaffi biha al akhdhu bi ghairil maskanati wal faqri in wujida fihi. Ini tadi saya mengatakan orang yang dibiayai dia tidak boleh menerima zakat atas nama fakir dan miskin, tapi dia boleh menerima zakat selain daripada fakir dan miskin walaupun kalau sekiranya dia menerima zakat yang tersebut daripada mereka yang memberikan nafkahnya. Yakni disebabkan keadaannya sekarang dia tidak boleh menerima duit zakat daripada atas nama dan fakir dan miskin. Akan tetapi kalau sekiranya dia dalam keadaan hutang, adakah dia boleh menerima duit zakat atas nama gharimin? Wahai jemaah sekalian, boleh faham insya-Allah? Kita mengatakan dia boleh menerima. Betul ke tidak? Dia boleh menerima. Walaupun dia menerima yang duit tersebut daripada orang yang memberikan kepadanya nafkah. Jadi ini yang disebutkan di sini. Selepas itu penulis ini mengatakan wa yundabu li zaujati i'ta'u zawjiha min zakatiha hatta bil faqri wal maskana. Yani disunatkan bagi isteri untuk memberikan duit zakat kepada suaminya kalau suaminya fakir dan miskin. Disunatkan. Yani isteri kaya dan isteri ada duit zakat, suami miskin, suami memberikan nafkah kepada isteri ya. Dalam masa yang sama isteri boleh memberikan zakat kepada suami. Isteri yang memberikan zakat kepada suami. Kenapa dibolehkan isteri memberikan zakat kepada suami dan tidak dibolehkan suami memberikan zakat kepada isteri? Sebabnya adalah isteri ini dia di bawah tanggungan suami. Maka tidak ada masalah kalau isteri memberikan zakat kepada suami, tapi suami tak boleh memberikan zakat kepada isteri. Sebab ini isteri itu adalah di bawah tanggungannya. Jadi penulis tadi mengatakan disunatkan bagi isteri untuk memberikan duit zakat kepada suaminya walaupun dengan kefakiran dan kemiskinan dan walaupun dia yang memberikan nafkah kepada isteri. Yani suami memberikan nafkah kepada isteri dan isteri memberikan zakat kepada suami. Boleh faham insya-Allah? Yani penulis ini sedang mengatakan sekarang satu orang miskin dia memberikan nafkah kepada isterinya dan wajib dia memberikan nafkah kepada isterinya. Tapi isterinya kaya. Isterinya memberikan duit zakat, memberikan kepada suaminya. Boleh ke tidak boleh? Disunatkan kita mengatakan. Boleh insya-Allah? Ini yang disebutkan di sini. Selepas itu penulis mengatakan qala syaikhuna, yakni guru kami mengatakan walladhi yadhharu anna qaribahul musira law imtana'a minal infaqi alayhi
wa ajaza anhu bil hakimi u'tiya hina idzin li tahaqquqi faqrihi aw maskanatihi al-an. Ini adalah perkara yang berbeza. Sekarang ini keadaannya adalah begini. Ini adalah keadaan balik kepada apa tadi kita mengatakan, seorang yang dibiayai. Misalan satu orang ini dia tidak boleh bekerja, dia bedridden. Dan dia ada pakcik yang kaya, pakcik kaya. Maka hakim mengatakan, wahai pakcik yang kaya, ini adalah anak saudara engkau, tidak ada orang yang ni nak jaganya. Maka kewajipan sekarang kepada engkau untuk memberikan nafkah kepadanya, dan pakciknya kaya. Tamam? Maka diwajibkan pakciknya memberikan nafkah kepada orang ini. Selepas beberapa bulan pakciknya tidak mau memberikan. Dia larikan diri ke apa ke, ataupun dia tidak mau memberikan. Kesian, orang ini tidak ada nafkah. Adakah dibolehkan dia menerima duit zakat? Maka di sini kita mengatakan, kalau sekiranya dia melakukan aduan kepada hakim dan telah sabit ini kepada hakim yang dia tidak mendapatkan nafkah daripada pakciknya, dan hakim tidak mampu untuk memaksa pakciknya memberikan nafkah kepadanya disebabkan mungkin pakciknya melarikan diri sebagai misal, maka dalam keadaan seperti ini dibolehkan dia menerima duit zakat. Boleh insya-Allah. Kenapa dia boleh menerima duit zakat? Sebab dia tidak menerima apa-apa biayaan ini daripada orang yang sepatutnya memberikan kepadanya nafkah. Boleh faham insya-Allah? Ada sesiapa yang ada soalan? Saya rasa kat sini ada daripada terjemah ada sikit sikit dah salah ke ataupun ana. Okey, tak apa, kita go through terjemahannya. Kita go through terjemahannya. Antum baca. Sunat sang isteri memberikan zakatnya kepada suami sampai atas nama fakir miskin. Nah, Sekalipun suami itu memberikan zakat tersebut sebagai nafkahnya. I think yang ini memberikan zakat atau memberikan wang tersebut sebagai nafkahnya. ya, dia kalau balik kepada nas, penulis tidak sebut ini zakat. Sekarang apa yang dimaksudkan begini. Tamam. Kalau dalam segi terjemahan yang ini nas ini Fathul Mu'in, yakni dia adalah nafkah. Tapi juga benda ini tidak salah. Kenapa? Sebab saya terangkan. Misalnya begini. Kita mengatakan suami wajib memberikan nafkah kepada isteri. Tamam? Cuma keadaan ini isterinya kaya. Suami memberikan nafkah kepada isteri. Selepas itu isteri memberikan zakat kepada suami, yang mana suami menggunakan duit zakat yang diberikan kepada isteri untuk sebagai nafkah kepada isteri. Nampak tak? Yang ni maksudnya dia ambil ini duit zakat dan dia bagi nafkah. Penulis ini Fathul Mu'in, dia membicarakan ini secara umum, dia tidak bicara secara khusus. Cuma saya tidak mengetahui kenapa penterjemahnya melakukan sedemikian. Tapi hatta kalau kita mengatakan suami mengambil ini duit zakat yang diberikan oleh isterinya dan selepas itu dia memberikan nafkah kepada isterinya, adakah sah yakni zakat yakni isteri tadi? Jawapannya adalah sah. Boleh kita faham? Walaupun dia mengambil yakni duit zakat yakni isterinya, selepas itu dia kasih isterinya balik. Dia ibarat macam apa, kita ambil duit kita kasih balik. Pada zahirnya seolah-olah begitu. Nampak tak? Pada zahirnya seolah-olah suami ni dia ambil duit zakat, lepas tu dia kasih balik. Tapi kita mengatakan sah yang ni duit zakat dan sah nafkah. Walaupun dia melakukan sedemikian. Kenapa? Sebab pertama sekali kita mengatakan dibolehkan isteri memberikan zakat kepada suami. Boleh ke tidak boleh? Boleh. Baik, suami apabila menerima duit zakat tersebut, sekarang duit ini milik siapa? Sekarang isteri memberikan duit zakat kepada suami. Duit ini sekarang menjadi milik suami. Maka apabila dia menjadi milik suami, suami boleh melakukan apa sahaja dengan duit itu. Maka dia menggunakan duit itu untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Tapi kalau kita gunakan logik, kita mengatakan ya salam, ini adalah duit yang sama. Ini adalah duit dari isterinya, seolah-olah dia ambil duit daripada isteri dia kasih balik. Tapi dalam dua hukum ini yang berbeza. Jadi di sini kita mengatakan walaupun dia melakukan sedemikian, maka itu tidak ada masalah yang ini di dalamnya. Boleh insya-Allah?
Sekejap ya. Jadi berdasarkan dengan Nas ini Fathul Mu'in, dia tidak membicarakan, dia tidak sebut ini tentang yang ini zakat. Sebab perkataannya adalah, kalau antum lihat bahasa Arabnya, dia mengatakan wa yundabu lizaujati i'ta'u zawjiha min zakatiha hatta bil faqri wal maskana wa in anfaqaha alaiha. Walaupun yakni dia memberikannya kepadanya, yakni ia boleh membawa, yakni dia memberikan duit yang ni tadi kepadanya, dan dia boleh membawa makna walaupun dia yang memberikan nafkah yang ni kepada isterinya. Tamam? Okey, teruskan. Faedah. An-Nawawi mengeluarkan fatwa mengenai orang balik yang meninggalkan salat kerana malas, bahawa yang boleh menerima zakat untuknya hanyalah walinya. Bererti ia seperti halnya orang ancil atau orang gila. Nah, sekarang beliau mendatangkan pendapat Imam Nawawi berkenaan dengan adakah dibolehkan kita memberikan zakat kepada orang yang tak salat. Maka Imam Nawawi ini mengatakan tidak dibolehkan kalau sekiranya dia tidak melakukan salat. Yani tidak melakukan salat di sini maksudnya dia tidak melakukan salat dan dia i'tikad solat itu adalah wajib. Kalau sekiranya dia meninggalkan solat dan dia i'tikad solat itu tidak wajib, ini murtad. Kita mengatakan tidak boleh kita berikan zakat terus. Tapi di sini dia adalah orang yang tinggalkan solat sebab malas. Kenapa tak solat? Sebab saya malas, misalan. Maka adakah dibolehkan kita memberikan kepadanya duit zakat? Di sini ada khilaf. Khilaf ini para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka di sini penulis menukilkan pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan tidak dibolehkan kita memberikan kepadanya duit zakat. Akan tetapi dibolehkan bagi walinya untuk menerimanya baginya. Yani kalau kita memberikan kepada walinya boleh. Kalau dia ada wali yani misalan, maka dibolehkan. Dan hukumnya seperti apa? Anak kecil dan orang gila. Yani anak kecil yang miskin, adakah dibolehkan kita berikan duit zakat kepada anak kecil yang miskin? Tak boleh. Kenapa? Sebab dia belum baligh. Kita kasih dia duit zakat, habis nanti duit dia semua dia beli gula-gula nanti. Jadi kita berikan kepada siapa? Kita berikan kepada walinya. Begitu juga dengan orang gila. Tidak dibolehkan kita memberikan duit zakat kepada orang gila walaupun dia miskin. Tapi kita memberikan kepada siapa? Kita memberikan kepada orang yang menjaganya. Sebab orang gila dia tidak tahu bagaimana dia nak menggunakan duit tersebut untuk maslahatnya. Jadi ini adalah apa yang disebutkan oleh penulis. Fala tu'ta lahu wa in ghaba waliyuhu khilafan liman za'amahu. Walaupun dia mengatakan walinya tidak ada. Kita tak jumpa walinya. Mana walinya? Tak tahu. Tak boleh kita memberikan ini duit zakat. Tidak sah. Kita memberikan kepada orang yang tidak melakukan solat dan orang yang ni budak kecil ataupun yang ni orang gila, melainkan kita memberikan kepada walinya. Tapi beliau mengatakan beza kalau sekiranya masa kita memberikan dia solat, tapi selepas kita memberikan kepadanya duit zakat dia tak solat. Sah ke tidak duit zakat tadi? Sah. Ini berbeza. Sebab masa kita berikan dia solat, tapi lepas sudah sah. Ada orang yang ni misalan dia nak duit zakat, dia action solat depan kita. Misalnya dia dekat masjid, misalnya dia doa dengan khusyuk. Kita dekat Masjid Khalid, kita dah nampak macam ni. Dulu sebelah kerja masjid saya susah saya nak bayangkan. Tapi bila saya sendiri melihat, la ilaha illallah, macam-macam orang rupanya. Orang macam gini pun ada. Ada orang yang ni dia minta sedekah, minta duit dan sebagainya, dia menipu. Dan dia menggunakan agama yang ni. Hatta yang ni dia bawa tasbih dan sebagainya. Tapi yang ni orang kenal yang ni orang ini. Luar daripada itu, dia tidak yang ni melakukan yang ni apa-apa. Ada orang yang ni, sebahagian daripada orang yang ni melakukan penipuan seperti ini. Jadi ada orang yang ni misalan dia nak duit, dia menzahirkan dia ni Masya Allah solat kat masjid, dia baca Quran dan sebagainya. Tapi bila dapat duit dia terus yang ni dia melakukan maksiat. Tapi bagaimana dengan hukum yang kita dah berikan dia duit zakat misalan? Kita mengatakan yang ni dia adalah sah. Yani walaupun ternyata selepas itu ini dia tidak melakukan dia tidak melakukan solat.
Tapi bila masa kita berikan, dia melakukan solat. Ini penulis mengatakan dia mengatakan bi khilafi ma law tara'a tarkuhu laha au tabziruhu. Yani seseorang itu dia misalan apabila kita berikan duit zakat, nampak orang ini masya-Allah yani dia rasyid. Dia bukan yani orang yang safi. Safi ini adalah orang yang ada masalah yani dengan dia punya cara yani dia simpan duit dan sebagainya. Tetapi setelah kita memberikan kepadanya duit zakat, dia boros. Maka kita mengatakan sah. Walaupun pada asalnya kalau kita tahu seseorang itu boros seperti ini, tidak dibolehkan kita memberikan kepadanya duit zakat. Kita memberikan kepada walinya. Walam yuhjar alaihi fa innahu yaqbiduha. Selagi mana tidak dihajarkan ke atasnya. Ini tidak dihajarkan sebab kalau orang gila dan sebagainya, hakim akan berikan surat. Orang ini tidak boleh terima zakat. Orang ini tidak sah jual belinya sebab dia mahjur alaih. Yani dia ada masalah ini dalam akalnya misalnya. Dia tidak dapat melakukan transaksi dengan baik. Seperti autism. Budak-budak autism ini, sebahagian budak-budak autism, dia tidak boleh melakukan transaksi. Tidak sah daripada mereka. Sebab ini boleh berlaku penipuan terhadap mereka. Maka Islam, kita ada hukum yang ini berkenaan dengan mahjur alaihi. Ini kita panggil siapa? Mahjur alaihi. Jadi kalau zaman dahulu hakim yang ini mengeluarkan surat kenyataan, yakni orang ini fulan bin fulan, dia adalah mahjur alaihi. Kalau zaman sekarang saya tak tahu apa term dia pakai ya. Kalau di mahkamah sekarang apa term dia pakai? Kalau orang gila misalnya. Kalau orang gila, dia ada surat kan? Dia ada surat. Maka selagi mana kalau dia ada surat ini daripada hakim yang dia tidak sah transaksi daripadanya, dia tidak boleh terima zakat. Ini kita mengatakan kalau kita berikan duit zakat tidak sah kepadanya. Tidak sah. Walaupun bila kita memberikan kepadanya seolah-olah orang ini nampak macam okey. Kita berikan zakat kepadanya. Selepas itu ternyata dia gila. Tidak sah. Ini kalau sekiranya ada surat. Di sini penulis mengatakan dengan syarat dia tidak dihukumkan sebagai mahjur alaih. Maksudnya hakim tidak mengatakan misalan orang ini mahjur alaih. Yani dia tidak ada kait mengait ini dengan surat rasmi ini daripada hakim. Maka kita berikan kepada dia duit zakat, selepas itu dia melakukan perbuatan daripada menunjukkan yakni dia ini mungkin yakni tidak mengetahui bagaimana nak membelanjakan duitnya dengan betul. Maka tidak ada masalah. Sah yakni duit zakat yang kita memberikan kepadanya. Selagi mana dia telah melakukan qabd. Qabd di sini apa maksudnya? Yani dia telah menerimanya. Wa yajuzu daf'a li fasiq. Tapi penulis mengatakan boleh kita memberikan duit zakat kepada orang fasik. Dia boleh kan? Melainkan kalau sekiranya kita mengetahui dia akan menggunakan duit itu dalam maksiat. Satu orang ini misalnya diketahui dia suka apa? Main judi. Dan kita tahu ni kalau kita berikan duit sebab dia tengah kalah judi misalnya. Kalau kita memberikan kepadanya duit dan dia beli 4D. Tak boleh kita berikan kepadanya. Tidak boleh kita memberikan kepadanya yakni duit zakat yakni tersebut. Boleh insya-Allah. Penulis mengatakan annahu yasta'inu biha ala ma'siyatin fayahrumu wa in ajza'a. Yani diharamkan perbuatan walaupun sah duit zakat itu. Akan tetapi perbuatan itu adalah perbuatan yang haram. Sebab dia kita membantunya untuk melakukan maksiat. Sekarang kita lihat ada soalan ya. Kalau siapa-siapa ada soalan boleh tanya insya-Allah. Kalau first time kita tak tahu dia berpura, zakat sah. Tapi the next time apabila kita dah tahu dia berpura, adakah sah zakat yang diberikan walaupun dia solat depan kita? Yakni selagi mana dia solat boleh kita berikan. Sebab pada hakikatnya kalau kita lihat dia solat, kita tidak boleh menghukumkan dia tak solat. Yakni maksudnya maksudnya kalau sekiranya kita lihat orang ini dia solat, kita tidak boleh misalan mengenakan hukuman ke atasnya dengan hukuman dia tidak solat. Sama ada dia solat berpura-pura ke ataupun yang ni dia tidak ada ikhlas, sebab itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi di sini penulis ini dia mengatakan, selagi mana dia melakukan solat, selagi mana kita nampak dia melakukan solat, khalas, kita boleh memberikan kepada dia duit zakat. Tadi misal yang saya memberikan adalah, ada sebagian orang, dia memang tak mau solat. Tapi disebabkan dia nak duit, yakni dia menunjukkan yang dia solat. Dia pergi ke masjid, dia melakukan solat dan selepas itu dia minta duit zakat. Tapi dia melakukan sedemikian bukan kerana nak melakukan solat. Yang ini sebab dia menggunakan sedemikian supaya nak mendapat duit. Supaya orang lihat, Masya Allah, orang yang datang masjid sebagainya, dia memerlukan wang sebagainya, kita kasihlah duit. Yang ini, duit zakat. Tapi bagi kita misalnya, kalau selagi mana kita lihat dia melakukan solat dan kita berikan dia duit zakat, sah zakat kita. Melainkan kalau sekiranya kita mengetahui yang dia tidak melakukan solat. Dia tidak melakukan solat. Ataupun kita dengan yakin yakni mengetahui yang dia berpura-pura. Kalau kita mengetahui tersebut, perkara yang ini tersebut, maka kita tidak memberikan kepadanya daripada duit zakat. Tetapi masalahnya, kita bagaimana kita nak mengetahui sama ada dia berpura-pura ke tidak berpura-pura. Nampak? Mungkin dia dah taubat. Sekarang ini kita lihat hamba Allah ini, dia melakukan solat. Kita lihat dia solat zuhur misalnya. Kita pergi masjid, kita lihat, Masya Allah, dia solat zuhur. Selepas solat zuhur, dia minta duit zakat. Adakah sah kalau kita berikan duit zakat kepadanya? Walaupun dalam hati kita mengatakan, mungkin orang ini, dia berpura-pura misalnya. Dalam keadaan seperti ini, kalau kita memberikan kepadanya sah yang ini duit zakat kita. Sebab, dalam keadaan seperti ini, susah untuk kita nak mengatakan dia berpura-pura. Sebab, ada kemungkinan dia dah taubat. Dan kita tidak mengetahui hati manusia. Kita tidak mengetahui. Mungkin kali ini dia ikhlas. Dia betul. Melainkan seperti mana saya mengatakan, kalau dengan yakin kita mengetahui dia berpura-pura. Kalau kita mengetahui yang dia berpura-pura, itu adalah perkara yang beza. Tapi perkara seperti ini susah untuk kita nak mengetahui. Sedangkan kita lihat pada zaman Nabi SAW, ini orang munafik ini pun, apa kita mengatakan, Nabi SAW melakukan muamalat mereka, ini muamalat orang biasa. Walaupun Nabi mengetahui, apa lagi yang manusia, seperti kita ini susah sikit. Cuma saya memberikan misal tadi, saya ingin mengatakan misal saja. Yakni ada orang yang melakukan sedemikian. Ada orang yang betul-betul dia menggunakan agama ini sebagai apa? Sebagai macam apa? Ala kulli hal, satu penipuan untuk mendapatkan wang. Kita dah sampai kepada akhir bab. Ustaz, maju. Ya. Ya, teruskan. Ya, mahjur alai ada definition apa Ustaz? Mahjur alai. Ini dalam bahasa Melayu ni, dia susah sikit ya. Macam mana kita nak mengatakan? Kalau dalam terjemahan apa dia mengatakan? Boleh antum baca terjemahannya? Apa dia mengatakan? Mahjur alaihi, dia maksud mahjur ini, perkataan mahjur ini maksudnya dihindarkan. Mahjur alaihi dalam segi bahasa boleh kita mengatakan dihindarkan. Hajara alaihi, yakni hajara alaihi maksudnya kita menghindarkan ke atasnya. Tamam? Jadi apa yang dihindarkan ke atasnya? Melakukan transaksi. Maksudnya dia tidak boleh melakukan transaksi. Tidak sah jual beli. Maksud yang mahjur alaihi, yakni seseorang yang dihindarkan. Tamam? Okey, boleh kita teruskan lagi? Lagi sikit? Boleh.
zakat ditabuhkan kepadanya sendiri sekalipun sang wali sedang tidak ada di tempat. Dalam hal ini berbeza pendapat dengan yang memperbolehkan zakat diberikan kepadanya dikala wali sedang tiada di tempat. Lain halnya jika ia masih baru dalam mengamalkan solatnya atau masih baru dalam menyia-nyiakan hartanya serta tidak dicegah pentasyarufan hartanya, maka diperbolehkan. Dia mengatakan tidak dicegah apa pentasarufnya. Ini apa tu? Ini bahasa Arab ini. Tasarruf ini di sini yang maksudnya dia punya muamalat. Tidak dicegah. Yang ini seperti mana kita mengatakan tidak dihindarkan. Tidak dihindar. Yang ini maksudnya kalau kita mengatakan dia mahjur alaih, maksudnya dia hindarkan. Dihindarkan daripada melakukan transaksi. Kalau dia dihindarkan, maksudnya ada surat daripada hakim. Rasmi. Orang ini mahjur alaih. Khalas, kita tak boleh memberikan zakat kepadanya. Walaupun sebelum kita berikan, kita tak tahu. Lepas itu kita berikan, tidak sah. Tidak sah. Wajib kita berikan kepada walinya. Sebab dia tidak boleh menerima duit zakat. Kita berikan kepada walinya. Seperti mana kita mengatakan. Nah. Kita teruskan. Boleh memberikan zakat kepada orang fasik kecuali jika ia ketahui bahawa akan digunakan untuk maksiat, maka zakat haram diberikan kepadanya sekalipun zakat tetap sah adanya. Habis. Nah, teruskan. Tentang pembahagian harta ghanimah. Harta yang kita ambil dari pihak musuh kafir harbi secara paksa adalah disebut ghanimah. Kalau bukan dari musuh kafir harbi atau juga dari mereka tetapi tidak dengan kekerasan, maka disebut fa'i. Termasuk ghanimah juga iaitu segala apa kita ambil dari daerah musuh dengan menjamret atau mencuri menurut pendapat yang lebih sahih. Lain halnya menurut Al-Ghazali dan imamnya di mana mereka berkata bahawa harta tersebut khusus diberikan kepada yang mengambilnya. Tidak usah dengan Nah, sekarang kita akan membicarakan berkenaan dengan al-ghanimah dengan fai. Tapi sebelum kita masuk kepada bab ini, penulis Fathul Mu'in beliau membicarakan perkara ini dalam bab zakat. Biasanya kitab-kitab fikih tidak membicarakan tentang ghanimah dengan fai dalam bab zakat. Biasanya ia disebut dalam kitabul jihad. Antum kalau lihat ini kitab Zubat yang kita mempelajari, ini disebut dalam kitabul jihad, tidak disebutkan dalam kitabul zakat. Tetapi ala kulli hal penulis menyebutnya di sini. Maka beliau menerangkan pertama sekali apakah yang dimaksudkan dengan ghanimah dengan fai. Sebab beliau akan membicarakan tentang harta yang hasil daripada ghanimah dan harta yang hasil daripada fai. Ada dua istilah di sini. Yang dimaksudkan dengan ghanimah yang pertama, ghanimah ini seperti mana beliau mengatakan, ma akhaznahu min ahli harbin qahran. Misalan berlaku jihad. Berlaku jihad fi sabilillah. Berlaku peperangan di antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Dan selepas itu orang Islam menang peperangan itu dan ada war booty. Harta peperangan. Ini kita panggil ghanimah. Boleh faham insya-Allah? Yang ni ghanimah maksudnya harta yang diambil daripada musuh setelah peperangan. Apabila berlakunya peperangan. Harta yang didapati itu adalah ghanimah. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua berkenaan dengan fai. Fai ini kalau sekiranya orang Islam dengan orang yang bukan Islam misalnya mahu berperang, tapi selepas itu tidak berlaku peperangan. Orang kafir melarikan diri misalnya dan mereka meninggalkan harta mereka. Ini adalah fai. Ini adalah al-fai'u. Al-fai'u. Dalam bahasa Arab kita panggil apa? Al-fai'u. Jadi al-fai'u dia adalah harta yang ditinggalkan ini oleh orang kafir harbi. Ini daripada makna fai'. Jadi beza di antara ghanimah dengan fai'. Ghanimah dia adalah harta apabila berlakunya peperangan. Manakala al-fai' dia adalah harta apabila tidak ada peperangan, ia ditinggalkan oleh pihak musuh. Jadi ini adalah perkara yang pertama yang disebutkan oleh penulis. Beliau mengatakan wa illa fahuwa fai'un wa minal awwali ma akhaznahu min darahim ikhtilasan aw sariqatan 'alal asah.
Penulis mengatakan, bagaimana pula dengan harta yang diambil secara rampasan daripada kafir harbi? Baik, sebelum itu saya perlu terangkan apa yang dimaksudkan kafir harbi. Bila kita mengatakan kafir harbi, yang dimaksudnya orang yang sedang memerangi orang Islam. Harbi. Maka harta mereka adalah halal. Yakni halal, misalan kalau kita dalam medan ini peperangan, medan pertempuran, maka kita mengambil harta mereka dalam medan pertempuran. Apa hukum ini harta ini? Maka harta ini dia adalah halal. Betul ke tidak? Sebab dia daripada hasil kafir harbi. Sebab kafir harbi adalah orang yang sedang memerangi yang ini orang Islam. Maka kalau sekiranya orang Islam mengambil yang ini harta mereka misalan, bukan dalam medan yang ini pertempuran, di sini ada khilaf. Penulis mengatakan ia juga dikira sebagai ghanimah. Dikirakan sebagai yang ini ghanimah. Dia mengatakan wa minal awwali, al-awwal balik kepada ghanimah. Ma akhaznahu min darahim ikhtilasan aw sariqatan al-asah. Yani kalau sekiranya ini orang Islam mengambil harta rampasan harta mereka ataupun mencuri ini harta mereka, dan mereka adalah kafir harbi yang sedang memerangi ini orang Islam, walaupun bukan dalam medan pertempuran, maka ia dikirakan sebagai ghanimah. Tapi di sini penulis mengatakan alal asah, mengikut pendapat mu'tamad dalam mazhab, maka dia adalah ghanimah. Selepas itu dia mendatangkan khilaf pendapat Imam Razali dan Imam Haramain yang mengatakan ia bukan dikirakan sebagai ghanimah, tetapi dia adalah harta salab. Ini antum nak murajaah ini babul jihad, kitabul jihad daripada kitab Zubat ya. Apa yang ni harta salab ini? Salab ini apa maksudnya? Maksudnya kalau satu orang misalan kalau dia memerangi orang yang bukan Islam dalam medan pertempuran, selepas itu dia membunuh orang ini, musuh, maka dia diberikan salabnya. Salab ini adalah harta yang ada pada badan musuh tadi, seperti pedangnya ataupun dia punya tembak dan sebagainya. Maka dimiliki oleh orang yang melakukan pembunuhan, bukan dikirakan sebagai harta ghanimah. Sebab kalau kita mengatakan daripada ghanimah, maka dia nak kena balik kepada imam. Imam yang mengagihkan yang ni harta selepas yang ni habis peperangan. Tapi kalau kita mengatakan dia adalah harta salab, maksudnya orang yang mengambilnya memilikinya. Boleh faham insya-Allah? Jadi di sini kita ada khilaf yang berkenaan dengan harta kafir harbi apabila dirampas ataupun dicuri. Adakah ia daripada ghanimah atau bukan ghanimah? Boleh kita faham insya-Allah? Maka pendapat yang mu'tamad ghanimah ke bukan? Dia adalah ghanimah. Dan dalilnya kita sebagian ulama kita mengatakan adalah harta yang mana Nabi sebelum peperangan Badar, Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menyerbu kafilah Abu Sufyan yang datang daripada Syam, sebab mereka mencuri harta orang Islam di Makkah. Maka Nabi SAW memerintah para sahabatnya untuk menyerbu kafilahnya yang datang daripada Syam, sebab banyak orang Islam dizalimi di Makkah. Akan tetapi Abu Sufyan ni dapat tahu, maka dia melarikan diri. Maka di sini ulama membahaskan tentang perkara ini. Jadi kalau sekiranya dia adalah kafir harbi, yang kafir yang sedang memerangi orang Islam, maka kalau sekiranya ada orang Islam mengambil harta mereka, ia dikirakan sebagai ghanimah. Boleh insya-Allah? Berbeza dengan pendapat Al-Imam Razali. Kita berhenti di sini. Ada siapa yang ada soalan akhir sekali? Bagaimana kelas ini susah ke bagaimana sekarang? Bab ini? Kau boleh faham insya-Allah. InsyaAllah. Jadi antum nak murajaah kitab Zubat. Nak kena murajaah ini kitab Zubat. Dulu kita mempelajari tentang bab ini. Jadi lebih-lebih lagi bila kita masuk muamalat, nak kena murajaah. Kalau tak, very tough. Apa nak buat? Ada perkara yang ini dalam bab fikih memang susah. Jadi kita memerlukan untuk kita baca yang ini sebelum kelas. Jadi kalau ada soalan boleh tanya yang ini insya-Allah. Jadi nampaknya tidak ada apa-apa ya. Disebabkan masa, saya rasa kita berhenti di sini.
Nanti minggu depan insya-Allah saya sebut ni lagi. Yang kita teruskan daripada situ insya-Allah. Jadi penulis akan membicarakan tentang hukum mahkam ghanimah dengan faid. Dan ini adalah perkara yang biasa tidak disebutkan dalam bab zakat. Tapi penulis ini membicarakan ini sebab dia ada kait mengait dengan bab zakat juga. Nanti kita akan lihat. Baik, kalau tidak apa-apa kita tutup dengan doa insya-Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una bifaqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli kutri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tarfadi qawlan wa fi'lan karama wa zukuna halalan da'ima wa ila al-fatiha kullama nasa bi khair wa nufa kulla syar. ربنا وأصلحنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء كتاب فيه للناس شفاء وعلى الأحد وعلى الآل الكرام من شرفاء وعلى صحب المصابيح الرب اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تقلنا ولا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امر وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على رضا اشرفنا واتب علينا توبه تغسل لكل حوبه واستر لنا العورات وامن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والاهل والاخوان وسائر الخلان وكل ذي محبه او جيرة او صحبه والمسلمين اجمعين ربي فاسمع فضلا وجودا منا بحساب منا بالمصطفى الرسول نحصى بكل سلم صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عند البحث حسبه والحمد لله في البدء والتنحي. فاتحة والتبسم والدعاء إلى الرحمة والجنوان وأموات وأموات المسلمين أجمعين وعشم برحمة الله ومسلم بخير وعافية ويسر شأن كل ظاهر وباطنا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم صالحات أعمالنا وأجرنا الله الكريم بفضل سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين.